Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmat Allah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang merupakan kes 8895. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para soleh. 381 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,980 kes. Terdapat 195 tambahan kes-kes baru kepada 25 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 60 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman di mana salah satu daripadanya ialah kluster Destiny Jaya Sendirian Berhad. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 2839. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 160 kluster. Dalam faedah itu, terdapat 126 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 322 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,690 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,226 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,803 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 403,077 ujian. Menteri Kesihatan turut mengongsikan sebagaimana sidang media Kementerian Kesihatan pada 8 Oktober 2021 di mana dasar pengasingan di rumah atau home isolation policy bagi pesakit-pesakit COVID-19 telah dimulakan, khusus bagi pesakit-pesakit yang dikenal pasti tergolong di dalam kategori 1 dan kategori 2A. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa pesakit-pesakit dalam kategori 1 dan kategori 2A yang didapati lebih sesuai menjalani rawatan di pusat-pusat pengasingan atas sebab-sebab tertentu, mereka akan dipindahkan dengan segera ke pusat-pusat berkenaan. Ini adalah untuk memastikan mereka dapat diberikan rawatan segera jika keadaan mereka menjadi lebih teruk. Oleh yang demikian, sesiapa yang pada masa ini berada di pusat-pusat pengasingan adalah dinasihatkan untuk bersabar dan meneruskan pemantauan di pusat-pusat tersebut. Semasa sesi sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 9 Oktober 2021, seramai 6,506 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 328,431 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 72.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 211,380 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46.6% daripada jumlah penduduk negara. Kementerian Kesihatan telah meneliti waktu-waktu perkhidmatan di pusat-pusat vaksinasi. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Semua pusat vaksinasi di seluruh negara akan ditutup pada jam 6 petang bermula pada hari Ahad 10 Oktober 2021.
Bermula hari Isnin 11 Oktober, pusat vaksinasi stadium tertutup akan dibukakan secara walk-in pada setiap hari dari 8 pagi hingga 6 petang bagi pemberian dos pertama sahaja dan dibukakan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pada hari Ahad masih dibukakan kepada syarikat-syarikat secara berjadual sama ada warga tempatan atau pekerja asing. Kementerian Kesihatan akan menjalankan perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Klinik Kesihatan Labi, Mukim Labi bermula esok sehingga 13 Oktober 2021 pukul 9 pagi hingga 3 petang. Khusus untuk penduduk Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat dan persekitarannya. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 boleh datang terus secara walk-in ataupun menempah slot melalui laman web seperti yang tertera di skrin sekarang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke klinik kesihatan Labi disebabkan masalah kesihatan, mereka hendaklah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Menteri Kesihatan juga menjelaskan hasil pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dijalankan semalam semasa larangan keluar rumah. Hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 30 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan telah mempertingkatkan usaha untuk menggunting gelang bagi mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin 14 hari. Menurut Menteri Kesihatan, jika terdapat masalah seperti kelambatan dalam menggunting gelang, orang ramai boleh menghubungi talian 8150522 dan 8160522. Walau bagaimanapun, gelang tidak boleh digunting sebelum menelefon ke talian tersebut. Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin meneruskan lagi majlis malam munajat anjuran kementerian berkenaan bagi memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan menggalakkan diterima kali ini dengan penyertaan lebih 1,500 peserta dan penonton terdiri dari warga Kementerian Hal Ehwal Agama dan orang ramai. Menyertai majlis yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti dengan bacaan surah Yasin, zikir istighfar dan taubah serta bacaan doa memohon terhindar dari wabak COVID-19 dan diteruskan dengan bacaan selawat tafrijiyah. Diadakan setiap hari Sabtu, penyertaan orang ramai secara maya dialulukan menggunakan Microsoft Teams atau menerusi Instagram Pusat Dakwah Islamiah @pdi_KSU. Kerajaan Negara Brunei Darussalam telah memberikan liputan kesihatan sejagat bagi rakyat dan penduduk, termasuk perkhidmatan kesihatan mental yang sedia ada di setiap daerah. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia berkata, walau bagaimanapun masih terdapat halangan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental dan ini tidak semestinya disebabkan oleh kekurangan ketersediaan atau kemampuan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar menambah, stigma terhadap isu masalah kesihatan mental adalah salah satu penghalang utama untuk mendapatkan rawatan atau bantuan. Mereka yang menghadapi masalah tersebut masih dianggap sebagai lemah atau berbeza. Justru terdapat keperluan di peringkat global untuk mengubah cara pemikiran seperti ini kerana masalah kesihatan mental boleh mempengaruhi sesiapa sahaja, tidak kira latar belakang individu.
Menteri Kesihatan turut menegaskan bahawa kesan COVID-19 terhadap kesihatan mental amat ketara di negara ini sebagaimana yang dilihat daripada jumlah panggilan yang diterima melalui talian Harapan 145 yang telah meningkat 2 ke 3 kali ganda semenjak bermulanya gelombang kedua COVID-19. Sejumlah 1,058 panggilan dicatatkan sejak Ogos sehingga September 2021 dengan peningkatan daripada jenis panggilan bantuan nasihat kesihatan mental termasuk berkaitan COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, Kementerian Kesihatan telah melakukan beberapa aktiviti promosi kesihatan untuk meningkatkan kesedaran kesihatan mental dan menggalakkan perbualan positif mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental. Memandangkan pendekatan whole of nation diperlukan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan agensi-agensi lain yang berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap kesihatan mental di negara ini adalah sangat digalakkan. Menteri Kesihatan seterusnya mengingatkan talian Harapan 145 disediakan sebagai talian bantuan krisis kesihatan mental kebangsaan dan juga sebagai sumber mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Semua pihak juga didorong untuk membantu meningkatkan kesedaran kesihatan mental di negara ini serta memberi sokongan antara satu sesama lain dalam keadaan mencabar. Tema sambutan bagi Hari Kesihatan Mental tahun ini adalah kesihatan mental dalam dunia yang tidak setara. Sejak penularan pandemik, statistik yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan tahun lalu sahaja perkhidmatan psikologi di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menerima purata 400 ke 500 pesakit setiap bulan. Dalam masa yang sama, talian Harapan 145 merekodkan lebih 700 panggilan pada bulan Ogos tahun ini, peningkatan yang signifikan berbanding purata sebelumnya iaitu 200 panggilan dalam tempoh sebulan. Meskipun tanpa pandemik, kira-kira 1.5% dari jumlah penduduk terjejas akibat masalah kesihatan mental. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, semasa majlis pembukaan Hari Kesihatan Mental Sedunia Negara Brunei Darussalam 2021 yang diadakan secara maya pagi tadi. Most important of all of us are aware that mental health is a real issue in Brunei Darussalam and beyond. This is why the work and advocacy that has been done by everyone is so important. This is an ecosystem that recognizes mental health is at the core of our well-being, the foundations that enable us to lead fulfilling life and to participate fully in our community. Sementara itu, Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya antara lain berkata, melalui acara tersebut, diharap akan ada rangsangan ke arah kesedaran yang lebih baik mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Australia was pleased to contribute 100,000 Australian-manufactured AstraZeneca vaccines. Acara diselajurkan dengan forum secara dalam talian mengenai pendidikan kesihatan mental dan realitinya yang disertai oleh 88 orang melalui aplikasi Zoom dan 321 tontonan melalui YouTube live stream. Acara tersebut akan diadakan selama 3 minggu dengan mengetengahkan beberapa program seperti forum, bengkel dan kumpulan-kumpulan sokongan. Hari Kesihatan Mental Sedunia Brunei Darussalam 2021 dianjurkan oleh Cohort Global Shapers Community Bandar Seri Begawan dan Peka Consultant and Clarity Sendirian Berhad. Negara Brunei Darussalam mempunyai hubungan ekonomi yang kukuh dengan India yang menjadikan India sebagai rakan perdagangan ke-6 terbesar bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berharap kedua-dua buah negara dapat meningkatkan lagi hubungan perdagangan melalui usaha-usaha yang dapat membantu memudahkan ekspor.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menekankan perkara itu dalam perutusan melalui video pada plenari khas sesi sidang kemuncak dan Expo Perniagaan Indo-ASEAN Menteri-Menteri Perdagangan ASEAN. Yang Berhormat selaku tetamu jemputan Tuan dan Terutama Piyush Goyal, Menteri Perdagangan dan Industri, Tekstil dan Hal Ehwal Pengguna, Pengedaran Makanan dan Awam, Kerajaan India turut mengalu-alukan pelaburan dalam 5 bidang utama iaitu sektor makanan, pelancongan, perkhidmatan, ICT dan hiliran sektor minyak dan gas. Persidangan dianjurkan oleh Persekutuan Industri India CII dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Luar Kerajaan India. Additionally, I believe that there is potential for us to explore collaboration on pharmaceutical products for the domestic and regional markets. This may include not only sourcing of raw materials from India, but also the acquisition of technology, as well as research and development to develop Brunei Darussalam's pharmaceutical industry. Pandemik COVID-19 yang melanda negara bukan halangan untuk menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laungan selawat dan dikir Maulud di masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara tetap terus bergema. Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi, beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di negara ini mengambil inisiatif mengadakan dikir Maulud. Majlis disediakan secara dalam talian dengan menyediakan pautan bagi ahli jawatankuasa takmir masjid, jemaah, muslimah, belia masjid dan majlis perundingan kampung bersama-sama melaungkan dikir Maulud. Jumlah populasi belia ASEAN dijangka mencapai lebih 220 juta orang pada tahun 2038. Berikutan jangkaan jumlah yang besar itu, pelbagai program dilaksanakan bagi melengkapkan belia dengan modal insan dan jati diri walaupun dalam keadaan mencabar ketika ini disebabkan penularan wabak COVID-19. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Penularan wabak COVID-19 tidak sedikit pun menghalang belia ASEAN untuk meneruskan kegiatan kebeliaan. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan norma baharu bagi melaksanakan pelbagai program. Ia semata-mata bagi melahirkan belia yang bakal menjadi pemimpin masa depan dan peneraju perubahan. Sebagai contoh, ASEAN Youth Forum dan juga ASEAN Innovation Platform Dialogue yang telah dikendalikan oleh Majlis Belia Brunei sendiri. Waktu forum-forum ini ada sesi perbincangan kan. Di sinilah diorang dapat bertukar-tukar pendapat dan membuka minda mereka untuk lebih peka tentang keadaan di serantau. Sebilangan belia yang aktif menyertai kegiatan ASEAN mengakui penglibatan mereka dalam pelbagai aktiviti membawa manfaat bukan sahaja kepada diri mereka sendiri, bahkan kepada negara. Untuk mengambil peranan selaku ambassador dalam mengharapkan nama negara, apalagi lagi dengan Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini. Penglibatan belia dalam aktiviti ini akan menimba ilmu, mengeratkan silaturahim dan kefahaman di antara negara anggota ASEAN. Menguatkan lagi keyakinan mereka dan juga mampu jadi pemangkin kepada kejayaan bagi belia dan negara. Pertama sekali melalui kegiatan ASEAN, belia dapat meneroka lagi, menghayati dan juga menghargai semangat ASEAN, iaitu one vision, one identity and one community. Keyakinan yang ada pada setiap diri belia ini jelas mencerminkan sikap positif mereka sebagai peneraju dan penggerak dalam sama-sama membentuk masyarakat prihatin dan bersedia berkhidmat. Aziz Ahmad untuk Berita RTB. ASEAN, we care, we prepare, we prosper. Pusat
Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC mencatatkan tahun 2020 sebanyak 800 kes kanser didiagnosis dalam kalangan lelaki dan wanita di negara ini. Daripada bilangan tersebut, 140 kes merupakan kanser payudara dan 30% ke 40% daripadanya meninggal dunia. Terdapat 3 jenis kanser yang tertinggi di negara ini, iaitu kanser payudara, kanser pangkal rahim dan kanser usus besar. Perkara ini antara intipati yang dibincangkan semasa sesi sembang bekas pesakit kanser payudara secara maya. Sesi diungkayahkan oleh Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Negara Brunei Darussalam BBCSG sempena memperingati bulan Oktober sebagai Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2021 di seluruh dunia. Payudara dengan tema Silaturahim Membina Ukhuwah selaras dengan tujuan Perlembagaan Penubuhan Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Negara Brunei Darussalam, iaitu memberi sokongan kepada mangsa dan anggota keluarga kanser payudara di negara ini dan menyediakan forum sosial bagi perbincangan dan sokongan kepada mangsa kanser payudara dan keluarga mereka di negara ini. Tema berkenaan disesuaikan dengan keadaan negara sebagai sebuah negara Islam yang memberi tumpuan kepada pesakit untuk bersilaturahim dalam mengeratkan persahabatan antara satu sama lain, kerana seorang pesakit perlu ada bantuan daripada keluarga, sanak saudara, rakan-rakan untuk memberi sokongan moral dalam mencapai kesembuhan maksimum, mengatasi kemurungan yang dihadapi dan mengurangkan tekanan. Antara yang menyertai sesi tersebut Daeng Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setia Usaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku ahli BBCSG. Mereka juga bertukar-tukar pandangan mengenai kanser payudara dan perkembangan semasa kanser di negara ini. Pusat Perubatan Jerudong Park kemarin menerima sumbangan berupa 100 kelengkapan perlindungan diri PPE termasuk Jupiter Suit, alat perisai muka dan penutup kasut boot dari Fitness Zone. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh pengarah urusannya, Wu Chun. Majlis berlangsung di Pusat Perubatan Jerudong Park. Operasi pulih yang dikendalikan di bawah pemantauan Pusat Koordinasi Kebangsaan menangani COVID-19 terus dilaksanakan di keempat daerah semalam. Operasi melibatkan keseluruhan agensi penguatkuasaan dan keselamatan. Penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang operasi pulih menumpukan kepada operasi sekatan jalan raya, rondaan dan pemeriksaan mengejut di kawasan-kawasan kediaman, premis perniagaan serta rumah pekerja. Operasi dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai agar mematuhi undang-undang dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiga individu ditahan di kawasan ujung Jalan Sungai Kebun, daerah Brunei Muara sekitar pukul 12.43 tengah malam tadi dipercayai melanggar 3 kesalahan undang-undang. Mereka ditahan semasa operasi pulih yang dijalankan oleh para anggota polis dari Balai Polis Kampung Air. Semasa operasi, seorang perempuan warga negara tempatan berumur 52 tahun ditemui berdiri di kawasan berhadapan Balai Bomba Sungai Kebun dan membawa 4 karton barang tegahan rokok dipercayai untuk dijual. Turut ditahan 2 orang lelaki warga negara tempatan berumur 56 dan 43 tahun dipercayai pembeli barang tegahan berkenaan. Ketiga-tiga individu disiasat di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, Akta Kastam dan Eksais Diraja dan Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Sementara itu, seorang lelaki tempatan ditahan atas kesalahan cuba menyeludup keluar 8 tong minyak petrol semasa serbuan di kawasan laut Pulau Cermin. Lelaki terbabit dibawa ke Polis Merin untuk siasatan awal dan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum disurahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut.